Bangi. Terima kasih Datuk Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya mulakan dengan mukadimah Datuk Pengerusi. Kita sekarang ni hidup dalam satu era di mana kerajaan tidak ada lagi monopoli ke atas maklumat. Dengan adanya media sosial yang begitu banyak sekarang, kerajaan hanyalah salah satu daripada saudagar maklumat. Malahan kerajaan harus bersaing dengan saudagar-saudagar maklumat lain untuk menyampaikan maklumat. Oleh itu, Datuk Pengerusi, kita tak boleh bergantung hanya kepada pihak kerajaan ataupun agensi-agensi untuk menyalurkan maklumat. Malahan saya boleh kata, kadang-kala satu maklumat tu kalau disampaikan oleh pihak kerajaan, ada kecurigaan ataupun skeptisism terhadap pihak kerajaan itu. Jadi kadang-kadang lebih baik untuk yang nak sampaikan maklumat tu adalah mungkin orang dalam komuniti ataupun pempengaruh atau influencer dan sebagainya. Jadi di sini saya melihat kita perlu memperkasakan atau dalam bahasa Inggeris dan dengan izin empower orang ramai untuk pertamanya sebarkan maklumat yang sahih dan keduanya perbetulkan atau dengan izin debunk maklumat yang salah. Jadi sehubungan dengan ini, saya ingin terus merujuk kepada kod 050-100 Komuniti Malaysia Madani. Saya melihat ini sebagai satu inisiatif Datuk Pengerusi di bawah KKD yang baik yang mana ia telah dilancarkan pada tahun ini. Saya melihat objektifnya adalah bagi penyaluran maklumat kerajaan dan di situ dikatakan ada 3 teras utama. Memasarkan maklumat kerajaan, mendigitalkan ekonomi, komuniti dan memupuk semangat perpaduan patriotik dan kenegaraan. Saya menyambut baik inisiatif ini kerana saya melihat ini satu inisiatif untuk merakyatkan penyebaran maklumat di peringkat komuniti. Walaupun ianya di bawah KKD, namun penggerak komuniti madani ini adalah mereka yang lokal dan juga warga komuniti setempat. Datuk Pengerusi, kita sebenarnya harus tangani misinformation, disinformation dan malinformation dengan izin melalui program-program seperti program komuniti madani ini. Dan ini adalah amat dialu-alukan dengan peruntukan sebanyak 18.7 juta untuk tahun hadapan. Saya ada beberapa soalan. Pertamanya, diumumkan sebanyak lebih kurang 1,878 komuniti madani ini akan ditubuhkan. Soalan saya, bagaimana pihak kementerian menentukan sama ada satu kawasan itu boleh ditubuhkan komuniti madani ini? Adakah ianya mengikut parlimen, DUN, daerah dan sebagainya? Kedua, berapakah jumlah dana yang diperuntukkan kepada setiap komuniti madani untuk tahun 2024? Ketiga, adakah komuniti madani ini boleh menerima sumbangan daripada luar, contohnya peruntukan daripada parlimen ataupun DUN. Seterusnya Datuk Pengerusi, saya ingin merujuk kepada 040300 Cyber Security Malaysia. Saya melihat di situ terdapat pengurangan yang ketara Datuk Pengerusi daripada 23 juta lebih kurang menjadi 11.6 juta untuk tahun hadapan. Saya amat gusar melihat penurunan ini kerana kita selalu mendengar isu-isu kebocoran maklumat daripada pengkalan data Badan Awam, dan kita juga melihat bagaimana data peribadi rakyat Malaysia ini dijual di dark web contohnya, dan sehingga kini Datuk Pengerusi kita tak tahu pun siapa yang sebenarnya menjadi dalang kepada penjualan data dan kebocoran data ini. Malahan saya dengan YB Menteri dahulu sebelum kami menjadi ahli parlimen, kami ada bawa tindakan mahkamah mengenai kebocoran maklumat. Jadi keselamatan data sama ada disimpan oleh pengkalan data awam atau swasta amat penting Datuk Pengerusi. Dan CSM sendiri telah mengeluarkan laporan bertarikh 25 Oktober 2023 bahawa kerajaanlah yang paling banyak mengalami data breaches dengan izin pada 6 bulan pertama tahun ini. Jadi dalam keadaan ini, pengurangan peruntukan CSM seperti memberi satu mesej bahawa kerajaan memandang enteng tentang isu keselamatan cyber. Jadi saya mohon supaya pihak kementerian menjelaskan mengapa terdapatnya penurunan ketara untuk peruntukan CSM bagi tahun hadapan. Poin terakhir saya, Datuk Pengerusi, jika dibenarkan,
Saya ingin merujuk kepada kod 040600 Hari Wartawan Negara atau Hawana. Saya menyambut baik peruntukan sebanyak 5 juta untuk tahun hadapan bagi Hawana ini. Dan saya tahu Hawana ini bukan baru disambut. Tapi bila kita lihat kerajaan memperuntukkan satu dana khas untuk tahun ini, ia menunjukkan penghargaan kerajaan kepada para pengamal media dalam negara ini. Media memainkan peranan penting, Datuk Pengerusi, di mana-mana negara. Kita tahu apa yang berlaku di Gaza contohnya kerana terdapatnya pengamal-pengamal media yang berani di situ. Orang kata the pen is mightier than the sword. Dan di Malaysia ini kita juga ada tradisi kewartawanan yang cukup kaya. Malangnya kita juga pernah melihat di Malaysia ini wartawan ditahan dan sebagainya. Saya sendiri pernah menjadi peguam kepada wartawan-wartawan yang ditawan. Jadi penghargaan yang diberikan melalui Hawana ini adalah penting. Dan saya harap bahawa kita bukan hanya ada satu event yang besar-besaran, tetapi ada juga pengisian bagi Hawana ini dengan peruntukan yang ada ini supaya kita boleh bawa kewartawanan dalam Malaysia ini ke satu peringkat yang the next level dengan izin supaya kita letak kewartawanan di Malaysia ini di tempat yang sepatutnya. Itu saja perbahasan saya pada pagi ini. Datuk Pengerusi, sekian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bangi. Dipersilakan Yang Berhormat Kuala Krai.